membuatkan masyarakat khususnya golongan remaja lebih cenderung dan tertarik untuk mengikuti perkembangan teknologi semasa dan budaya luar. Melalui rangkaian media sosial yang semakin berkembang tanpa menghiraukan kesan terhadap diri mereka. Perkara ini sekaligus mengetepikan kepentingan nilai murni dalam diri mereka seperti hormat menghormati, berbudi bahasa, bertoleransi dan tolong-menolong dalam diri dan kehidupan mereka. Oleh itu, ayuh kita sama-sama menghayati prinsip rukun negara kelima dalam aspek perkauman di Malaysia dari segi kesan, kepentingan dan cara untuk menghormati antara kaum di negara kita. Meninjau dari skop yang lebih luas, perpaduan boleh ditakrifkan sebagai satu proses yang menyatupadukan anggota masyarakat dan negara seluruhnya melalui ideologi negara, supaya tiap-tiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta satu perasaan kebangsaan dalam kalangan mereka. Perpaduan masyarakat merupakan antara aspek yang penting dalam membentuk perpaduan negara. Seperti yang kita dapat lihat, Malaysia kini dihuni oleh beberapa kaum dan etnik yang bersifat majmuk yang membawa kepada wujudnya jurang perpisahan. Jadi, penerapan unsur kesopanan dan nilai berbudi bahasa sangatlah penting, seperti mana yang menjadi tonggak pengukuhan 5 rukun negara dapat melahirkan masyarakat lebih bertamadun dengan pengaplikasian konsep budi bahasa dan kesedaran yang tinggi terhadap pentingnya mengamalkan budi bahasa dalam kehidupan seharian. Secara umumnya, dengan prinsip rukun negara dan konsep budi bahasa yang diwujudkan, Malaysia dapat mengekalkan perpaduan antara rakyat maupun pemimpin melalui wujudnya sikap bekerjasama, saling menghormati dan juga bertoleransi. Etika hormat menghormati dalam perkauman amat penting dalam kehidupan kita. Antaranya termasuklah ia dapat mengukuhkan hubungan yang telah terjalin. Hal ini dapat dilihat apabila kita menghormati orang yang berbeza agama dan bangsa, kita dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim sesama manusia. Ianya juga dapat mengelakkan daripada berlakunya perselisihan faham serta kita dapat terhindar daripada tercetusnya pergaduhan antara kaum seperti peristiwa 13 Mei. Hal ini secara tidak langsung dapat memperkukuh kesepaduan nasional dalam negara kita. Selain itu juga, kesejahteraan negara akan terjamin. Hal ini kerana apabila kita menunjukkan sikap toleransi dalam menghormati adat dan kepercayaan kaum lain, ia dapat meningkatkan lagi semangat perpaduan untuk diterapkan dalam sanubari setiap individu. Oleh itu, setiap lapisan masyarakat akan dapat hidup dalam keadaan aman, damai dan harmoni. Peristiwa 13 Mei merupakan suatu peristiwa yang berlaku pada tahun 1969. Peristiwa ini merupakan suatu insiden rusuhan kaum yang berlaku pada tahun tersebut dan ianya dilihat sebagai kemuncak masalah bagi perpaduan di Malaysia. Selain itu, tragedi ini telah mengakibatkan berlakunya kejadian merenggut nyawa serta kehilangan harta benda dan mempunyai kaitan yang agak rapat dengan pilihan raya umum pada 10 Mei 1999 yang merupakan suatu titik sejarah hitam yang berlaku di negara Malaysia. Seterusnya, kita beralih kepada cara memupuk etika hormat menghormati dalam kesempatan nasional. Terdapat beberapa strategi bagi memupuk etika hormat menghormati dalam diri masyarakat yang akan menjadi tunjang kepada kesepaduan nasional. Antaranya ialah melalui didikan agama. Umum mengetahui bahawa setiap tata cara ataupun adat seseorang itu diterapkan melalui didikan agama. Oleh itu, sebagai seorang Muslim, kita sepatutnya mendalami adab hormat menghormati sama ada dalam hubungan kekeluargaan maupun hubungan antara kaum lain. Sebagaimana yang diketahui, setiap agama mengajarkan penganutnya untuk sentiasa menghormati agama lain meskipun jelas berbeza faham agamanya. Etika hormat menghormati dapat dipupuk dalam kesempatan nasional melalui didikan ibu bapa. Sebagai ibu bapa yang menjadi suri teladan kepada anak-anak, seharusnya sentiasa menyedari bahawa menjadi tanggungjawab mereka untuk menerapkan nilai-nilai murni dalam diri anak-anak mereka sejak mereka kecil. Bak kata pepatah, menentu bulu biarlah dia ilmunya. Oleh itu, ibu bapa seharusnya menunjukkan contoh yang baik kepada anak-anak seperti mengajar anak-anak mereka untuk menjaga tingkah laku, untuk menjaga percakapan, mendidik anak mereka untuk mengenali dan menghormati adik kaum lain. Selain itu, ibu bapa juga perlulah sering membawa anak-anak mereka mengunjungi jiran tetangga maupun saudara mara agar anak-anak mereka dapat melihat cara untuk berinteraksi dengan orang yang lebih tua. Dan apa yang ketiga, pula adalah strategi daripada pihak kerajaan. Seperti mana yang diketahui, pihak kerajaan dari dulu sehingga kini masih lagi giat memperkasakan nilai hormat menghormati dalam perangai masyarakat. Sebagai contoh, sewaktu musim perayaan, masyarakat di negara kita akan mengadakan jamuan rumah terbuka dengan menjemput pelbagai lapisan masyarakat tanpa mengira agama dan juga kaum. Hal ini jelas menunjukkan bahawa usaha kerajaan bagi mengekalkan kemesraan dalam kaum dan juga
perpaduan negara kaum tanpa mengira latar belakang agama. Okay, dan juga yang poin yang terakhir, antara usaha-usaha kerajaan dalam memupuk semangat etika hormat menghormati dalam Persekutuan Nasional adalah kerajaan turut menggiat usaha melalui pelbagai aktiviti dan salah satunya adalah aktiviti kurikuler di sekolah. Okay, Kementerian Pelajaran Malaysia telah menetapkan mata pelajaran civic sebagai subjek yang perlu diambil oleh pelajar di sekolah. Hal ini kerana bagi menerapkan nilai-nilai murni dalam diri pelajar setelah mereka tamat sekolah nanti. Kesimpulannya, terdapat pelbagai kepentingan bagi rakyat Malaysia untuk menghayati prinsip rukun negara. Kita juga seharusnya mengambil iktibar bahawa perpaduan hanya dapat dicapai jika semua rakyat bersatu padu, bertolak ansur, hormat menghormati antara sesama anggota masyarakat. Kita juga perlu berpegang teguh kepada prinsip-prinsip rukun negara kerana ia merupakan kunci kepada masyarakat majmuk. Jadi saya berharap seluruh rakyat Malaysia dapat bersatu padu dan saling menghormati antara kaum supaya kita dapat memelihara, mengekalkan keharmonian dan kemakmuran di negara kita berlandaskan 5 prinsip rukun negara.